Okay, saya nak rungkai kepala otak awak. Tiba-tiba jantung saya laju. Kenapa Azri Water berlari kat minyak? Sebenarnya universiti tu bisnes. Welcome to the real world. Sebelum ni saya rasa saya antara orang yang riang. Riang. Riang Lama lah. tak dengar riang. Riang. Makanan yang kita makan hari ni macam-macam artificial dengan gula putih. Buat make sure belajar sukses, jadi profesional di top 1%. Jadi champion. Escape daripada reality. Takkan kita nak halang manusia untuk teruskan hidup. Kekosongan 20. Masuk dalam sistem, kita tapis, berapa ramai yang minta? Bukan ribu juta. Yang graduan-graduan yang masih lagi tak ada kerja apa semua, apa yang kita kena buat sepatutnya? Maknanya macam pendapat abang sendiri kan, bila kita tengok dari segi sudut perspektif personal opinion lah, kita tak ada jawapan, kita tak betul tak salah betul. Pendapat abang, maknanya apa pihak atasan kena buat benda-benda macam ni sebenarnya? Kalau kita dah terlalu over supply dengan graduan-graduan yang masih lagi tak ada kerja apa semua, apa yang kita kena buat sepatutnya? Yang pertama sekali, alam telah melakukan kerjanya. Betul. Sebenarnya kalau kita fikir logik, apa yang berlaku sekarang ni bagus. Sebab dia sedang menstabilkan demand and supply ni. Bila kurang masuk belajar, jadi bila yang keluar ni, kat luar sana dia adalah peluang sebab competition dia very low. Very low. Faham tak? Itu pertama. Kedua, kalau dia rasa dia nak buat sale balik, nak naikkan balik sale universiti, jadi dia orang kena make sure dia boleh solve masalah manusia sejagat lah, iaitu untuk kerja, untuk jalan pendapatan, which is tak semua boleh buat. Sebab contoh, macam mana dia nak combine dengan industry player? Sebab terutamanya hari ni teknologi move very fast. Sangat. Okay, lagi satu contoh kita cerita. Dia belajar, okay, satu-satu syllabus kena kelulusan MQA. Yes, MQA. Betul? Setiap universiti. Okay. Katakanlah dia orang belajar ni based on syllabus yang katakan 5 tahun lepas. Okay, tiba-tiba budak tu habis belajar, dunia luar ni dia dah improvise. Dia keluar, dia kena belajar benda baru. Dah fakta Macam lah. mana? Welcome to the real world. The real metric lah. Faham tak? So kita jangan fikir emosi apa semua. Kita kena tengok data ni. Betul. Kan? Tapi solution lah. Solution apa? Pertama, kita kena tahu. Kalau nak cari solution, kena tahu apa problem dia. Problem dia, manusia nak teruskan hidup je. Solutionnya, sesiapa yang rasa otak dia memang di-design untuk akademik, dan dia tahu, dia memang plan, katakan dia belajar nak jadi accountant, belajar nak jadi doktor, go ahead. Tapi make sure jadi top 1%. Betul. Sebab no place for loser. Betul. Nak tak nak kau kena jadi champion. Kau kena jadi top 1%, student yang handal. Sebab kalau tak, takkan kau nak compete kat luar sana dengan strategi CGPA biasa-biasa. Betul tak? Betul. Banyak lagi contoh, yang pandai. awak katakanlah awak buat YouTube, buat konten. Daripada awal awak fikir logik lah. Takkan awak nak buat konten yang bosan. Macam mana awak nak compete dengan semua yang ramai-ramai tu? Betul. Betul tak? Sebab tu awak buat kelainan. Kita jadi different lah. Tapi agak-agak Tuan Azri, benda ni akan stay lah sampai bila? Yang mana? Yang maksud Benda-benda sekarang ni yang jadi all macam the, mana all the this modern college apa semua perjalanan dengan sales yang diorang target, kadang-kadang satu student belajar sampai 40,000, 50,000, sampai ada kadang-kadang saya baca kat Twitter yang dah habis sampai degree master pun beratus ribu. Like what the fuck man, belum habis apa-apa lagi tu. So itu yang saya macam faham tak? Jadi speechless lah. Kita tak nak cakap apa. Tapi that's why tak, sebenarnya kita bincang ni, kita bukan nak cakap siapa pandai, siapa bangang. Tak, sebenarnya kita kesian dekat kita orang, Rip. yes. Alhamdulillah, antara orang yang Allah selamatkan. Alhamdulillah. Tak tahu apa kita buat, Allah pilih je, Rip. Betul tak? Ramai orang andal lagi. Betul. Allah pilih je kau ni rezeki. Kita jumpalah jalan niaga, make money. Berapa ramai struggling kat luar sana yang kita tak kita nampak. Kesian. Betul. Empathy. Cuba letak diri kita kat dia orang. Cuba letak. Gila ya Allah, kesian tu. Jadi setiap hari kita cerita pasal benda ni, sebab punca dia kita rasa tanggungjawab. Sebab tak semua ada kebolehan ni. Kebolehan memahami satu perkara, kebolehan menyampaikan mesej, kebolehan bercakap benar walaupun pahit. Tak semua orang ada. That's why macam saya banyak kali cakap, podcast macam ni penting. Sangat-sangat penting tuan. Sebab diorang boleh mendengar daripada pengalaman ataupun opinion yang positif lah. Tapi dan dia memang different. Betul, different. Yes. Sebab macam ni, kalau kita nak pakai yang standard apa dah ada,
tak payah bincang apa-apa lah, korang ikut. So, okay, ni sebab tu kita kena faham. Okay, sesiapa yang nak rasa hidup dia biasa-biasa je, kau tak payah, even kau tak payah lepak media sosial pun. Betul. Internet pun kau tak payah tengok. Betul. Lalui je lah hidup kau. Betul. As simple as that. Betul. Tapi untuk orang yang rasa something wrong somewhere with this world, apa ni aku tak tahu. Orang macam ni kenalah explore, learn new thing. Kenapa orang lain boleh, apa yang aku tak faham, apa yang aku tak tahu. Betul. Yeah, so kita nak bagi tahu ni in a different angle. Kalau contoh yang template mak bapak kita turunkan, contoh belajar, simpan duit, kerja yang ada terjamin. Pencen. Okey, lagi satu. Kalau tengok Arif, ramai orang dia hook kita security, keselamatan. Betul? Okey, tapi kalau kita faham tentang duit kertas, mana ada selamat pun. Tak selamat. Sebab duit kertas ni tidak ada nilainya sendiri. So inflation, dia susut nilai setiap tahun, susut nilai dia. Katakanlah orang tu, awak bayangkan umur dia, katakanlah umur awak 30 tahun sekarang, katakanlah awak kerja kerajaan atau swasta. Awak dah kira-kira, okey, awak pencen nanti umur 60, awak akan dah ada 1 million, 1 juta ringgit. Awak rasa okey lah, umur 60 boleh. Okey, pertama, 1 juta 30 tahun daripada sekarang tak sama macam sekarang. Value dia lain. Okey, tak sama. Tak sama. Kedua, untuk ada duit ni, segunung mana-mana pun akan habis kalau tak ada skill how to manage the money. Betul. So sebab tu at the end of the day, ini benda yang kita sedih untuk kita perkatakan. Ada ramai orang dah pencen tapi still kena kerja. Sebab apa? Sebab ada hutang. Nak survive punya pasal kan. Kita kesian ke? Sepatutnya waktu kita yang macam tu adalah waktu untuk kita, sebab kita dah berjuang lama. Betul. Dalam hidup Berpuluh-puluh ni. tahun. Kita nak that's rehat. it lah. Tapi still kena kerja. Jadi kita dah tak boleh ubah yang generasi yang, sebab dulu tak macam sekarang, teknologi apa semua. Ni yang muda-muda apa benda, kepala bana apa korang semua ni. Sebab tu waktu inilah, okay, bagaimana kita melalui usia kita start belasan hingga ke 30 tahun ni mencorak bagaimana hidup kita umur 40 tahun. Betul. 50 tahun. As simple as that. Legacy ya. So siapa yang daripada umur ni dia punya, dia corak hidup dia tak berapa okey, confirm kesan dia kita tengok ketika umur 40 50. Kesan impact dia. Kadang bila kita fikir, macam saya cakap dia fikir ke depan sangat pun jadi problem pula. Tapi apa yang kita kena buat daripada sekarang Ya, sebenarnya sekarang ni yang mencorak masa depan. Sebenarnya tak payah pening. Benda yang kita pun tak tahu lagi. Betul. Future. Dan lain satu, kita pun tak tahu hidup ke tak. Betul. Jadi kita ada apa hari ni? Katakanlah awak sekarang buat benda tu. Apa depan mata? Fokus buat benda tu yang terbaik. Yes. Apa saja depan mata. Dan benda depan mata yang paling ramai orang tak perasan adalah dia punya fizikal dia. Kau jagalah. Kan? Kau make sure fizikal. Saya memang mendorong lelaki tu utamanya kena buat weight training, Rip. Weight training ni kalau kita nak ulas pasal dia punya benefit terlalu banyak. Faham tak? Weight training untuk kita punya mental health, untuk kita punya physical, untuk kita punya kekuatan. Sebab bila kita Cardio. buat tu dia cardio, dia sakit, dia perit tau. So kita train mind kita dengan keperitan. Faham tak? Lama-lama dia jadi immune. So bila kita bertemu hidup ni, we are ready for the life. Faham tak? Sebab tu bagi saya, terutamanya yang masih remaja, Waktu muda remaja ni kena start weight training. Siapa-siapa yang ada duit pergi hire coach. Yang tak ada duit pergi belajar. Ada banyak ilmu kat luar sana, belajar. Dan bila kita fokus kepada diri kita, sebab tu kita tak ambil pot pasal benda lain. Sebab kita terlalu fokus kepada diri kita. Sebab tu ni lagi satu, saya jawab masih bujang kan. Kadang kita tengok lah luar sana, hari ni dia ada satu trend. Lelaki ni apa yang saya tengok lah, bukan semua lah. Ini based on experience saya melihat orang-orang yang sekeliling saya. Observe. Yes. Waktu dia bujang, dia seorang lelaki yang ada vision dalam hidup. Dia ambil kad Manila, tampar-tampar impian dia. Vision dia. Letak, tengok dia, faham tak? Gambar kereta, gambar macam-macam lah. Okay. By the time dia kahwin je, habis. Hilang. Dia being pulled down. Dia dah start kena ikut bini dia dan sebagainya apa semua. Kenapa ni berlaku? So bayangkan akan ada banyak bakat, terutamanya anak jantan, terkubur kerana dia tidak boleh menguruskan emosi, tak boleh uruskan seorang makhluk yang bergelar wanita.
Sebab apa tahu? Sebab ramai orang yang ingat, oh aku dah hidup umur sampai 25. Bila aku kahwin, dah guna pengalaman 25. Bukan. Bila dia kahwin, kan alam baru. Kena belajar lah. Macam mana jadi seorang suami. Berapa ramai yang belajar? Learn new thing. Berapa ramai Rip? Dia pakai pengalaman lama hidup dia. Mana boleh? It's a very different thing. Contoh bila dia ada anak, belajar pasal parenting. Berapa ramai yang buat? Parenting tu penting. Dia ingat cuba ni badal lah pakai yang pengalaman masa muda dulu. Mana sama? Tak sama, betul. Lain. Jadi key dia, kita always kena learn new thing. Sama katakanlah untuk wanita yang tonton kan. Kadang wanita ni ada satu perkara yang selalu membuatkan, bukan semualah segelintir, pening, dia insecure. Bila suami dia ni start buat benda make money, fly, dia takut apa? Laki dia lupa diri. Saya bagi tips simple lah. Baik kau lelaki, baik kau wanita. Hidup ni always exchange of value. Daripada kau rasa insecure, kejap-kejap check laki kau, kejap-kejap check ni, check itu, jadi letih. Baik, engkau solidkan diri kau jadi orang handal yang terlalu banyak value. Erik bayangkan bila orang terlalu banyak value, siapa berani tinggalkan dia? Takkan siapa berani Lagi orang rasa, sayang kalau kehilangan dia. Betul. Why not kita fokus kat diri kita, baik lelaki wanita, naikkan value diri dia. Dia handal setiap penjuru perkara. Cara dia kena learn new thing, belajar benda baru. Betul. Saya nak air abang. Ambil air. Dia dah start dia macam tak bukan. Dia diam. Ambil. Silap saya lah, air tak order pula. Sebab ingat awak duduk kat sini. Kaset, dah start kaset. Kaset ni pun satu hal kak. Apa kaset Bukan kaset, ni pot. Oh, pot. Tapi macam, so awak faham lah. Saya faham. Maknanya kita sebagai lelaki, kita tak boleh bagi, bukannya kita nak cakap kita ni terlalu maskulin, tapi kita tak boleh dikontrol oleh wanita. That's the first thing. Tak boleh. Sebenarnya daripada mana datang konsep kontrol ni? Dia konsep dia macam ni. Wanita ni dah kahwin lah. Wanita kena membahagiakan suami. Apabila seorang lelaki dia bahagia, happy bermula daripada rumah, maka dia mudah untuk sukses dekat luar. So bila dia daripada mental state dia tu, daripada rumah dia happy, dia being groomed by the queen, maksud jaga semua bagus, kasih sayang apa semua. So bila dia keluar, dia boleh perform. Bila perform, dia boleh making money. So bila lelaki dia make money, provide yang the best untuk family, untuk isteri dia apa semua, isteri automatik rasa bahagia. Daripada situ dia tak akan tinggal lah. Yes. Macam tu lah. Jadi contohlah, ini untuk wanita kan. Apa yang saya boleh share? Nombor satu, nampak macam simple lah. Contoh, berapa ramai wanita, katakanlah dia bila dia jadi isteri ataupun jadi ibu kan, yang dia belajar tentang masakan yang bagus untuk suami. Okay, dia tahu suami dia katakanlah macam isteri Arif ni kerja dia selalu kat laptop, selalu duduk apa semua. Dia bagi lauk based on berapa banyak Arif nak guna energi hari tu. Dia siap brief kan, ni lauk ni kenapa guna ni. Lepas tu dia akan brief, Arif, lepas setiap hari 1 jam kena buat exercise ni apa semua. Sebab kita tengah fokus, jadi dia bantu ni. Sebenarnya wanita dia bantu menguruskan supaya lelaki tu lebih sistematik. Sebab lelaki memang fitrah dia tak ramai ada lelaki yang sistematik, tapi majoriti dia memang sebab dia tak sempat nak fikir small thing. Betul. Sebab kepala otak dia banyak fikir benda lain. So wanita ni dia kena bantu menguruskan solid. Faham tak? Tapi dia bukan dia big control dia punya suami. Dia kena enhance, dia manage tu supaya laki dia tadi rasa happy, melengkapi melengkapi. Macam tu. Tapi benda macam ni macam mana cakap Saya pernah juga jumpa kawan yang dah kahwin kan. Kawan yang dah kahwin, tapi macam abang cakap kadang dia main futsal, tiba-tiba call sebalik. Faham tak benda-benda macam tu? Tapi saya tak tahulah, mungkin ada setengah orang suka benda-benda macam ni. Ada setengah orang macam tak tahu lah. Bagi saya kalau boleh satu hari nanti kalau saya kahwin, saya tak nak kena macam ni. Kecuali kalau ada emergency kena balik ke, itu lain lah. Saya ada satu analogi. Ketika kita bujang, kita ni seorang lelaki yang sangat happy. Yes. Bila kahwin sepatutnya kena jadi apa? Kita kena jadi solid. Bagi saya kena jadi solid. Masa bujang kita punya happy 100.
Bila kahwin happy kita kena berapa? Banyak double lah. Kena 100,000 lah. 100,000. Okay, tapi kalau kita bujang, happy kita 100. Bila kahwin, happy negatif 10. Kan, sebab tujuan dia, maqasid dia adalah untuk tenang. Supaya kita tenang, boleh beribadah, ingat Allah, kan, fokus akhirat kita, tu tujuannya. Betul. Tapi jadi warga pula, untuk apa? Sebab macam based on, mungkin ada orang kat luar sana dia macam tertanya apa kaitan dengan mental health semua. Sebenarnya ada kaitan. Apa yang Tuan Azri cerita sekarang ni saya nampak. Maknanya benda tu dia sebagai akar. Yes, bagi ini akar. semualah sebenarnya dia Yes. start. Sebab end up dia, kalau semua ni pening, bagaimana satu orang tu untuk melalui hidup dia sebagai satu orang manusia? Betul. Kan, bayangkan sebenarnya hidup dekat dunia ni semua permainan dan senda gurau. Contoh hari ni kita tengok vibe yang ada dalam media sosial. Bila apa-apa sikit menangis, buat video, rekod, post. Dan cuba Arif tengok video menangis ni, majoritinya semua menangis pasal dunia ke akhirat? Pasal dunia. Jadi kita sedang fit dalam masyarakat kita bahawa marilah kita semua mencintai dunia. Tapi orang cakap kat saya, engkau suruh nyak sampai lu nyak tapi cinta dunia. Ini yang orang tak faham. Tapi sebab pemandangan kita tak pakai tasbih di jari kan, sekarang ada tasbih yang berzikir di jari tu kan. Macam kita cakap, sebenarnya bila kita menggunakan dunia ni untuk kebaikan akhirat kita, why not? Itu maksudnya nyak sampai lunyai. Betul. Kan kita ada satu hari 24 jam. Bila kita mati nanti, kalau contohlah sekarang ni awak tengah hidup, tiba-tiba awak balik lagi, na'udzubillah lah, tiba awak mati. Awak jadi orang baik, jaga amalan, jaga solat semua, tiba awak mati. Bila awak mati nanti, Tuhan tanya, awak nak hidup balik tak untuk settlekan masalah? Awak nak hidup balik ke? Sebab awak dah kat syurga dah. Awak nak hidup balik ke? Betul. Tak mau dah. Cukup lah, awak pun nak pening. Penat dengan dunia kan. Macam tu lah konsep dia kan. Sebab macam saya tak tahu lah kalau ada haters Tuan Azri yang cakap Tuan Azri tak habis fokus dunia. Sebab saya cuma nampak Tuan Azri buat benda ni, dia ada related dengan agama-agama. Walaupun tak pakai kopiah lah. Saya tak pernah lagi nampak Tuan Azri pakai kopiah ni. Ada je kan video. Ada. Tapi bagusnya ini bukan saya nak cuma apa yang saya cakap, bagusnya Tuan Azri yang saya nampak, perspektif saya yang dia share, dia related dengan Islam, akar umbi kita lah. Itu yang bagusnya. So ada setengah orang dia just sipu-sipu kat luar sana kan, dia just fikir pasal nak buat duit, tapi tak related dengan benda ni pun jadi bahaya tak bagi saya lah. Dan dari satu, kadang orang bila terlalu cakap pasal agama pun menggunakan agama untuk dunia pun Susah pening juga. juga. Yes, betul. So sebab tu saya cakap kita apa-apa semua kita kena kembali kepada Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Sebab ada macam-macam orang kat luar sana. Contoh, kenapa kau say tak okey? Sebab kau tidak mengamalkan bla bla bla. Dah orang tu pening pula. Betul. Jadi lebih kurang macam ni lah. Macam ada yang kat Twitter. Saya kalau baca banyak baca Twitter kan. Macam ada setengah orang kena ada mental health, tiba-tiba orang tu selalu fokus on agama 100% je. Tapi ada juga orang-orang sana yang lawan, yang dia cakap kalau aku solat pun still ada benda-benda macam ni. Faham tak? Saya tak tahu, macam abang cakap, kita kena stable lah. At least kita kena stable 50-50. Lebih ke agama tak ada masalah. Tapi yang geng-geng Twitter ni sometimes diorang akan cakap macam, kau ni tak habis dengan agama kan, aku baca Al-Quran pun aku still ada. Saya tak faham benda-benda macam ni. Faham sebab tu pertama kita tak dia boleh, punya opinion lah, opinion dia. kita tak boleh deny bahawa pertama Quran adalah buku yang turun daripada langit. Betul. Yang tak ada salah. Okay. So Quran ni petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kita kena beriman sebagai Islam. Semua keseluruhan ayat Quran tu tak ada satu pun kita boleh tolak. Semua kita kena beriman. Okay. So berbalik, bila kita baca Quran kan, contohlah macam dalam secret group saya cakap kan, so kita sebagai orang Islam, kita kena at least ada effort untuk baca dan faham the whole Quran. So bila kita baca Quran ni, kita akan jumpalah contoh, setiap yang hidup pasti akan mati. Dan kamu akan ditanya tentang nikmat yang kamu ada. Contoh, start dengan ayat tu. So bila kita lalui hidup ni, aku ada physical, aku ada badan aku ni, aku ada 24 jam satu hari, apa aku buat? Bukankah at the end of the day, bermula daripada baca Quran, dia akan exercise, dia akan jaga makan dia, panduan dia akan jadi orang baik. Panduan hidup. Jadi macam mana pula tak ada kena-mengena pula? Ya. Sebab apa yang saya fikir macam, faham lah liberal. Kadang-kadang liberal ni dia lain sikit pemikiran dia. Dia tak suka attach dengan agama. So tapi dia tak boleh sebenarnya. Saya memang strongly believe
kita tak boleh pisahkan sebagai orang Islam betul, kan. dengan agama. Sebab saya kalau nak, orang cerita pun saya tak boleh nak pisah sebab memang hidup ni adalah tujuan dia supaya kita beribadah. Tidak aku ciptakan jinan manusia semata-mata untuk beribadah. So ibadah ni dia luas skop dia kan. Yang betul-betul maksudnya apa-apa kita buat ni niat kita untuk mendapatkan redha Allah Azza wa Jalla. Itulah apa-apa yang kita buat. Semoga kita sama-sama dapat redha lah orang kata, insya-Allah. Dan itu saya cakap Arif dan kawan-kawan semua kan. Okay, saya pernah cerita kan apa ni pengalaman saya waktu saya kerja kerajaan dulu. Saya pun nakal juga tapi jinak. Okay, maksudnya nakal tapi ada limitation lah. So bila saya satu hari, yang mana cerita ni kita akan kongsikan di episod akan datang.